Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala. Syukur pada Allah, kita bertemu dalam masjid ni pada malam ni selepas tadi kita tunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu, majlis insya-Allah majlis yang paling mulia, kerana majlis yang kita duduk ni majlis membaca Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga majlis kita pada malam ini turunnya sakinah, dicucuri rahmat, dikerumuni para malaikat, dan para malaikat dan juga nama peserta majlis ini semua disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya, dan majlis ini menjadi sebab maghfirah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi malam ni kita sambung surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq juzuk 30, muka surat 589. Muka surat 589. Surah Insyiqaq juzuk 30, muka surat 589. Surah Insyiqaq ni hari tu kita dah baca sebahagian. Yang bulan lepas kita baca daripada awal ayat, awal surah sampailah ke ayat 15. Jadi malam ni kita sambung surah ni daripada ayat 16 sampai ke akhir surah, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaqa. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Baik. Tadi kita mula baca dia ada fala uqsimu bisyafaq ayat 16 tu Okey. Sebelum ni yang bulan lepas kita baca dari awal surah sampai ayat 15. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan manusia yang susah payah hidup dan akhirnya dia akan bertemu Allah Taala. Bila jumpa dengan Allah Taala maka amalan dia semua dihisap oleh Allah Taala. Ada orang dapat buku amalan di belakang, iaitu dengan terima buku amalan dengan tangan kiri. Ada orang yang mana terima buku amalan dengan tangan kanan. Baik. Itu yang sebelum tu Allah kata ada yang orang hisap dengan mudah dan ada orang yang mana hisapnya susah, iaitu dan juga terima buku amalan di belakang ni itu dengan tangan kiri. Okey, kemudian dalam ayat ni fala uqsimu bisyafaq, maka Allah berfirman, maka la uqsimu, aku bersumpah, bisyafaq, la uqsimu, aku bersumpah, bisyafaq, dengan mega, dengan mega. Dengan mega, makna mega merah di kaki langit selepas daripada terbedamnya matahari. Dia sini la uqsimu, la ni dalam bahasa Arab kalau biasa terjemah dengan tidak. Tapi di sini la ni dipanggil la zaidah. La zaidah makna zaidah memberi makna la yang ada pada tulisan tetapi tidak ada pada terjemahan. Dia tulisan tu ada tapi dia tidak diterjemahkan dan tidak memberi makna penafian. La biasa orang terjemah dengan tak, tidak. Tapi di sini la tu tidak memberi makna penafian. Oleh kerana itu kita terjemah dengan uqsimu. Uqsimu terjemah dia aku bersumpah. Kita tak terjemah dengan aku tidak bersumpah. Kalau macam tu tak ada makna. Tapi kita terjemah dengan aku bersumpah. Aku makna Allah Ta'ala lah. Jadi Allah kata aku bersumpah dengan mega. Dengan mega. Mega di sini ialah memberi makna mega merah yang datang atau yang kita lihat di kaki langit selepas dia terbenamnya matahari. Jadi bila datang mega merah, maka lepas tu datang mega putih dan lepas tu akan masuklah waktu isyak. Jadi dia sebelum bila kan maghrib kan matahari terbenam. Masa ketika maghrib mula-mula akan datang mega kuning. Lepas tu akan datang mega merah, ialah macam antara oren dengan kita tengok macam oren tapi kemerah-merahan. Lepas tu akan datangnya mega putih, kan? Abyad, mega putih. Bila mega putih datang dan selepas habis mega putih, maka masuklah waktu isyak. Di sini sebenarnya ada perbincangan panjang dalam fiqh berkenaan dengan masuk waktu maghrib. Masuk waktu isyak, maaf. Maksudnya berapa lama kekal waktu maghrib sampai bila? Jadi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang kalau qaul jadid, waktu maghrib begitu sekejap. Waktu maghrib begitu sekejap. Ini qaul jadid. Qaul jadid ni makna pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala selepas beliau berhijrah ke Mesir. Beliau ni qaul jadid mengatakan bahawa waktu maghrib ni bila masuknya waktu maghrib azan, lepas tu satu orang sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu dia pun sembahyang maghrib, makna azan sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu maghrib, maka waktu maghrib dah habis. Dan lepas tu sembahyang maghrib, sembahyang sunat maghrib itu habis. Jadi makna pendek, lebih kurang dalam 5 rakaat solat termasuk dengan azan. Dua ni. Jadi itu qaul jadid Imam Syafi'i. Qaul jadid ni maksudnya qaul Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang baru selepas beliau hijrah daripada kota Baghdad ke kota Mesir. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala meninggal dunia di Mesir,
dikebumikan juga di Mesir. Sebelum tu beliau duduk Baghdad di Iraq. Ketika di Iraq, pendapat Imam Syafi'i rahmatullah alaih dipanggil dengan nama qaul qadim. Dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai semuanya qaul jadid. Qaul jadid ni mana pandangan Imam Syafi'i rahimahullah yang baru, yang terbaru dikeluarkan iaitu ketika di Mesir. Tapi para ulama mazhab Syafi'i, mereka yang datang kemudian, mereka kata secara umum kita pakai qaul jadid, kecuali ada beberapa masalah kita tak pakai qaul jadid, kita pakai qaul qadim. Dia lebih kurang ada kata 17, ada kata 18, ada kata 19. Antara 17 ke 19 masalah yang kita tak pakai qaul jadid, tapi kita pakai qaul qadim. Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Antara salah satu daripadanya ialah kita pakai qaul qadim dalam amalan kita, iaitu berkenaan dengan waktu maghrib. Kalau qaul jadid Imam Syafi'i sekejap betul. Tapi kalau qaul qadim iaitu bila terbenamnya mega merah, terbenam mega putih, maka barulah masuknya waktu Isyak. Dan itu qaul qadim, tapi kita pakai qaul qadim dalam bab ini. Secara umum kita pakai qaul qadim. Dan juga pandangan ini juga hampir sama dengan pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dalam ni pandangan qaul qadim ini. Qaul jadid ni makna baru, qadim makna lama. Bila kita kata qaul jadid, pandangan baru. Qaul qadim, pandangan lama. Qaul jadid Imam Syafi'i iaitu ketika beliau duduk di Mesir. Sebab Imam Syafi'i rahmatullah alaih sebelum beliau duduk Mesir, beliau duduk kat Baghdad, Iraq. Beliau ada keluarkan pandangan. Banyaklah pandangannya tu. Tapi lepas beliau pergi ke Mesir, sebahagian daripada pandangan beliau yang dekat Baghdad beliau tarik balik. Beliau rujuk dan kemudian beliau keluarkan pandangan baru. Maka kita pakai qaul yang terbaru, latest, iaitu di Mesir. Secara umum pun dalam fatwa kita pakai pandangan di Mesir, qaul jadid. Tapi macam mana pun ada juga sebahagian qaul beliau yang walaupun itu terbaru, jadid, tapi tidak diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Kita tetap pakai qaul qadim. Dia lebih kurang ada belasan masalah. Dalam 19 masalah, menurut setengah ulama kata lebih lagi. Tapi kita pakai qaul qadim. Antaranya masalah waktu maghrib. Okey, baik. Sebab kalau qaul jadid lagi sekejap, dan azan berapa minit. Maknanya mungkin waktu maghrib tu lebih kurang dalam 20 minit je kot, lebih kurang. Bahkan tak sampai kot. Azan supaya 2 rakaat. Lepas tu sembahyang maghrib, habis dah 20 minit. Lepas tu dah isyak terus. Kalau ikut, jadi sekejap betul. Tapi kita pakai qaul qadim dalam bab ini. Okey, di sini Allah Ta'ala bersumpah dengan mega. Mega, ada yang kata mega di sini itu mega merah ataupun mega putih. Dia mega merah datang dulu. Lepas tu bila dah mega merah lenyap, datang mula mega putih. Kita nampak langit, dekat langit ataupun di kaki langit kita nampak macam putih, keputih-putihan. Lepas tu terus hilang, gelap betul. Dah mula gelap. Maka itu masuknya waktu Isyak. Okey, baik. Jadi lepas tu Allah berfirman lagi, wal-laili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang ia wama dan apa yang ia wasaq. Wasaq mana apa yang ia himpunkan atau apa yang ia apa yang termasuk dalam dia. Kan? Wasaq ni maknanya dia menghimpunkan atau mengumpulkan. Sini apa maksud dia? Demi malam dan apa yang terkandung di dalamnya. Maksudnya bila malam datang, maka malam ni menutupi semua kawasan yang dalam kawasan tu, maka seolah-olah malam ni maksudnya seolah merangkumi binatang dan hidupan yang ada pada waktu malam. Wasaq ni maksudnya bila malam datang seolah-olah semua jadi gelap gelita. Jadi dalam gelap gelita itulah ada macam-macam makhluk kan yang berada pada waktu malam tersebut. Jadi wasaq di mana jamaah ni maknanya menghimpunkan demi malam dan segala apa yang terkandung dalam malam. Apa dia? Mana binatang dan semua makhluk yang mana hidup di waktu malam, maka itu Allah bersumpah dengan mereka semua. Demi malam dan apa yang terkandung dalam malam. Wal qamari idza tasaq, tadi mana Allah bersumpah dengan mega. Mega ni permulaan malam. Lepas tu Allah bersumpah pula dengan malam
dan apa yang ada dalam malam. Kemudian lepas tu Allah bersumpah lagi, wal qamari idza tasaq, demi bulan dan demi bulan apabila ia ittasaq, iaitu apabila ia berhimpun. Demi bulan dan apabila ia berhimpun. Idza apabila, wal qamari demi bulan, idza apabila, ittasaq apabila ia berhimpun. Di sini berhimpun memberi makna apabila cahaya bulan menjadi sempurna, iaitu bila tibanya malam bulan purnama. Seolah-olah Allah bagi tahu mula cahaya dia tu sedikit, lepas tu makin lama makin besar sampailah sempurna bulan. Maka itu dalam bahasa Arab dipanggil ittasaq. Ittasaq ni maknanya daripada sikit, lepas tu makin besar sampai betul-betul sempurna bulatannya, maka dipanggil ittasaq. Jadi demi bulan apabila, kalau kita terjemah mudahnya, demi bulan apabila kesemua cahayanya berhimpun dan menjadi sempurna. Ini bila? Iaitu pada malam bulan purnama. Malam bulan purnama ni makna mula 13 lah. 13, 14, 15. Ini dipanggil malam bulan purnama. Dan juga dipanggil malam bulan terang atau hari putih. Dia juga dipanggil dengan hari putih. Dan pada malam ini dan pada hari putih ini, antara waktu yang disunatkan untuk puasa. Antara waktu yang disunatkan untuk puasa dalam fiqh disebutkan dan juga berdasarkan hadis, ialah sunat puasa pada ketika hari bulan terang. Hari bulan terang makna 13, 14, 15. Setiap 13, 14, 15 hari bulan disunatkan untuk puasa. Okey. Kecuali kalau waktu tu tak boleh puasa lah. Kan, kalau tak boleh puasa, tak boleh nak puasa. Contoh nanti datang bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah nanti 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik. Jadi bermakna 13 tu tak boleh lah puasa. Sebab itu memang dilarang. Kan? Tapi kalau bulan lain maka boleh puasa. Tapi tak boleh tu 13 hari bulan je lah. 13 hari bulan tak boleh puasa. 1 sampai 9 Zulhijjah sunat puasa. Bahkan antara dari riwayat itu antara pahala begitu besar. Puasa pada 1 sampai 9 Zulhijjah. 1 sampai 9 sunat puasa. Yang paling ditekankan 9, kerana 9 tu hari Arafah. Paling ditekankan adalah 9, iaitu kerana 9 tersebut bertepatan dengan hari Arafah. Maknanya 1 sampai 9 disunatkan puasa, tapi paling ditekankan puasa pada 9 hari bulan. Kecuali pada 9 hari bulan tak disunatkan puasa bagi orang buat haji. Orang yang buat haji tak sunat puasa ketika dia buat haji. Jadi orang yang buat haji sunat puasa sampai 1 sampai 8 je. 9 tak disunatkan, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang yang tak buat haji 1 sampai 9. Kalau orang buat haji 1 sampai 8 je lah. 9 tu tak sunat puasa. Sebab kerana para ulama sebutkan kalau dia puasa akan melemahkan amalan dia di Arafah, ketika dia Arafah. Jadi itu iaitu pada 9, 10 itu ialah tadi sebenarnya kita bicara berkenaan dengan hari bulan terang disunatkan untuk puasa. Kecuali waktu tersebut tak boleh puasa. Tadi kembali sikit tadi kat mana saya bicara tadi, 1 sampai 9 sunat puasa. Tapi 10 tak boleh puasa. Bahkan haram dan tak sah. Haram dan tak sah. Iaitu kerana hari raya kan. Kemudian 11, 12, 13 pun tak boleh puasa kerana waktu tu hari tasyrik. Itu tak boleh puasa. Okey, sambung. Jadi Allah kata, demi aku bersumpah dengan mega merah dan demi malam apabila dan apa yang ia himpunkan dalamnya, dan demi bulan apabila ia cahayanya menjadi sempurna, apabila cahaya bulan tu menjadi sempurna. Okey, lepas Allah dah sumpah semua, apakah dia punya mana Allah bersumpah terhadap apa? Tu depan tu apa yang kalau dalam ni dipanggil muqsam alaih. Makna Allah bersumpah terhadap perkara ini. Apa dia? La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalau orang mengaji nahwu, lam ni dia ada kat depan tu, dia asal perkataan dia tarkabunna dia, tapi ditambah lam. Lam ni sebagai jawab pada qasam. Lam jawab kepada qasam. Qasam makna sumpah. Sebelum tu Allah SWT sumpah. Allah sumpah, la uqsimu tu sumpah, wal laili tu pun sumpah, wal qamari tu pun sumpah. Jawab qasam dia, maka Allah datangkan dengan lam. La tarkabunna. La tarkabunna terjemah dia kamu benar-benar.
kamu benar-benar tarkabunna, kamu benar-benar melalui. Sini bolehlah terjemah melalui. Kan kat situ terjemah apa? Kat terjemah Quran menjalani, pun bolehlah menjalani atau melalui. Asal la tarkabunna, asal tarkabunanna, tapi sini la tarkabunna, kamu benar-benar melalui ataupun menjalani tabaqan an tabaq. Tabaqan makna satu, kalau sekarang terima mudah dia begini, satu fasa ke satu fasa lain, ataupun satu keadaan kepada satu keadaan lain. Mana Allah kata kamu wahai manusia pasti benar-benar melalui atau menjalani daripada satu fasa ke satu fasa lain, satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Dalam tafsir Jalalain bagi tahu maksud satu keadaan tu apa dia? Makna keadaan daripada mati kepada hidup, lepas tu mati balik. Tapi melalui alam yang lain, kan duduk kat alam dan keadaan-keadaan kiamat yang dilalui, maka itu semua dipanggil tabaqan an tabaq. Tabaqan an tabaq. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau maka diriwayatkan daripada Ikrimah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau kata maksud di sini tabaqan an tabaq tu maknanya manusia punya fasa hidup dia. Mula-mula dia menyusu. Lepas tu daripada menyusu maka dia disapih dari susuan, maknanya diceraikan daripada susuan. Lepas tu dia jadi kanak-kanak kan, Arab panggil gulam. Lepas tu jadi besar sikit, pemuda, syab. Lepas tu naik lagi, kemudian lepas tu jadi jadi dewasa, Arab panggil kahal. Lepas tu akhir sekali dia akan jadi apa? Tua, syekh, Arab panggil syekh. Syekh ni ada dua makna dalam bahasa Arab. Satu, syekh memberi makna orang tua. Kan? Orang tua. Orang tua. Jadi satu syekh memberi makna orang yang dihormati kerana kedudukan dia, ilmu dia atau seumpamanya, maka dia dipanggil juga syekh. Jadi syekh ni ada dua makna dalam bahasa Arab. Satu, syekh memberi makna orang tua, atau kadang syekh memberi makna orang yang dihormati segi kedudukan dia atau segi dia punya ilmu ke apa ke, maka dia juga dipanggil syekh. Ada satu syair Arab berbunyi, za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin, innama syaikhu man yadibbu dabiba. Dia gaduh dengan isteri dia, syair ni. Dia gaduh dengan isteri dia. Jadi bila dia gaduh dengan isteri dia panggil dia syekh. Jadi dia tak nak terima. Tu dia kata isteri aku panggil aku syekh. Kan sedangkan aku ni bukan syekh. Syekh ni orang yang jalan merangkak, maksudnya orang tua lah, jalan dah terbongkok-bongkok, itulah syekh dia kata. Aku ni bukan syekh. Kan itu syair tu. Syair tak ada lain lah, cuma saya nak beritahu dalam syair tu disebutkan za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadibbu dabiba. Okey, sambung. Jadi maksudnya tadi kembali pada cerita tadi, iaitu Allah bagi tahu kamu wahai manusia benar-benar hidup kamu ni melalui dari satu fasa ke satu fasa yang lain. Kalau Ibnu Abbas kata itulah yang saya sebutkan tadi, daripada menyusu kemudian dipisah di susuan dan jadi kanak-kanak, lepas tu naik lagi sampailah tua dan akhirnya mati. Dalam tafsir lain kata makna di sini maknanya mula dalam perut ibu, lepas tu makna waktu tu mati, maksud tak ada, lepas tu berada dalam perut ibu, kemudian pindah ke alam dunia ni, lepas tu nanti pindah pula ke alam akhirat. Kan? Latar kabunna tabaqan an tabaq. Lepas tu Allah Taala pun tempelak. Allah kata fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Ma lahum boleh terjemah dengan kenapalah mereka tu. Kan? Fama lahum, fa tu boleh terjemah dengan kalau begitu. Fa ni boleh terjemah dengan kalau begitu. Kalau begitu, maknanya bila kamu dah tengok hidup kamu ni berubah-ubah daripada satu keadaan pada satu keadaan lain, kalau begitu, ma lahum, kenapalah mereka tu. Ma lahum makna kenapalah mereka tu la yu'minun, tak mau beriman kepada Allah Taala. Kan, kalau kamu dah tengok hidup kamu macam tu, kenapalah kamu tak mau beriman kepada Allah Taala? Mana Allah Taala tempelak orang kafir lah. Di sini mana Allah Taala tempelak orang kafir. Kenapa? Apa yang menghalang mereka daripada beriman? Dan apa hujah mereka ataupun apa sebab mereka tak nak beriman? Kan, sedangkan Allah dah tunjukkan sendiri bahawa hidup kamu tu bukti satu hari nanti kamu akan mati dan kamu bukan hidup selama-lamanya. Tapi kenapa kamu tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya manusia ni kalau dia fikirkan hidup dia pun sepatutnya dia dah beriman. Kan? Daripada dulu dia kuat, lepas tu bila dah tua maka apa pun tak boleh. Kalau dulu dia cakap besar, sekarang kalau dah tua, bila masuk dah lemah, maka tak boleh ni.
Ketika sihat, dia boleh cakap apa dia nak cakap. Tapi kalau kata Allah tarik satu nikmat, sakit, waktu tu semua datang ziarah dia, kadang dia akan minta maaf. Dulu maaf lah, cakap macam-macam ke awak. Dia minta maaf. Dia minta doa orang tu. Dan bila dah kena tarik nikmat, maka orang akan mula tersedar, dan kemudian lepas tu dia mula akan menyedari bahawa betapa lemahnya diri dia. Dan ini berlaku sama ada pada orang Islam dan juga pada orang berlaku pada orang kafir. Dan lagi kadang-kadang bila Allah Ta'ala tunjukkan, kadang lagi memalukan, kadang-kadang bila orang ni dah lemah, kadang-kadang dia akan minta doa daripada orang yang dulu dia mungkin belagak dengan orang tu. Kadang-kadang mungkin dia sampai dia kadang minta doa, doakan saya, maafkan saya. Jadi ini keadaan manusia. Tapi bila nikmat tu datang balik, kadang dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nikmat tu datang, maka kadang dia lupa. Memang nikmat tu kadang sifat dia melupakan. Dulu bila Nabi Ibrahim AS bawa isteri dia Hajar pergi ke Mesir. Di Mesir waktu tu ada raja. Di Mesir ada raja. Ni sebelum zaman Firaun lagi. Dia ni raja ni suka rampas isteri orang. Bila dia dengar Nabi Ibrahim datang dengan isteri nama Sarah, dan dia dengar bahawa Sarah ni perempuan cantik, dia telah perintahkan, raja tu perintahkan supaya Sarah ditangkap, dibawa kepada dia. Waktu tu Sarah memberitahu Nabi Ibrahim, dia abang pun doa kepada Allah Ta'ala. Dan waktu tu bila dia dibawa masuk berjumpa dengan raja tu nak terkam Sarah ni. Dia nampak geram perempuan, dia nak pergi pada Sarah, nak terkam. Tapi bila dia mula nak buat kerja tak baik, nak pergi pada Sarah, nak datang pada Sarah, dia nak pegang, Allah jadikan satu badan dia tak boleh bergerak. Bila tak boleh bergerak, ialah mungkin mulut dia boleh bergerak kot, yang lain semua tak boleh bergerak. Akhirnya dia minta si Sarah, dia kata, kau doakan aku supaya keadaan ni pulih balik. Allah pun bagi dia pulih balik. Sarah pun doa untuk dia, dia pun pulih balik. Tapi degil, rupanya nak buat sekali lagi. Kan? Nak buat sekali lagi. Bila nak buat sekali lagi dia punya seluruh badan jadi tak boleh bergerak. Macam kejang lah kan, tak boleh bergerak. Minta lagi doa. Perkara ni berlaku sampai 3 kali. Bila lalas 3 kali, dia pun terus tak berani dah. Tapi nak beritahu degil juga tu, sampai 3 kali berlaku. Raja tu. Bila dah berlaku 3 kali, akhirnya dia pun tak berani dah. Dan kemudian dia anggap, dia kata ni wanita apa ni? Ini mesti wanita luar biasa, yang mana mungkin turun dari langit. Raja tu. Akhirnya dia pun hadiahkan kepada Sarah ni satu orang wanita daripada Mesir yang bernama Hajar. Lepas tu Hajar tu, asalnya Hajar tu hamba kepada Sarah. Lepas tu dibebaskan, kahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Daripada Hajar inilah lahirnya Nabi Ismail. Dan daripada keturunan Nabi Ismail lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan saya sampaikan kisah ini, yang itu nak beritahu kepada kita semua, termasuk saya, kadang-kadang bila nikmat datang, walaupun sekejap, tapi kadang jadi lupa. Walaupun sekejap nikmat tu. Tapi bila nikmat ditarik, waktu tu terus tersedar. Tapi bila nikmat ada, kadang-kadang memang orang terlupa. Walaupun kadang sekejap nikmat tu. Tapi bila ditarik, baru orang akan tersedar. Jadi kadang-kadang tersedar manusia tu ada kala lama, renjatan punya kesan. Tapi kadang ada kala renjatan tu sekejap saja. Lepas tu dia akan lupa balik. Kita doa kepada Allah supaya Allah jadikan kita ni selama-lamanya tersedar. Kan, sampailah kita mati supaya kita sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nikmat menyebabkan jadi lupa. Dan dalam hadis pada Rasulullah SAW sebutkan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang biasanya ramai manusia yang tertipu dengannya. Yang pertama apa? As-sihhatu wal farah. Nabi beritahu pertama sihat, yang kedua masa lapang. Pertama sihat, yang kedua masa lapang. Nabi beritahu 2 nikmat yang ramai manusia tertipu dengannya ataupun terpedaya dengan dia. 2. Pertama as-sihhah, sihat, yang kedua al-farah. Farah ni maknanya ada masa lapang. Maksudnya duduk relax. Jadi ini menyebabkan manusia tertipu. Okey, baik, sambung tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi lepas Allah bagi tahu ni tadi tu makhluk Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar-besar ni. Lepas tu Allah bagi tahu bahawa manusia melalui fasa kehidupannya, tapi kenapa tak mau beriman juga? Dan kemudian Allah sambung lagi, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Ni pun sambung atas tadi. Maksudnya, kenapa tak mau beriman dan kenapa juga
Maksudnya di sini wa idza tu maknanya kenapa, dan kenapalah mereka idza quri'a, apabila dibacakan alaihimul Quran, kepada mereka Quran, la yasjudun, mereka tak mau sujud. Kenapa bila dibacakan Quran kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Di sini sujud memberi makna, asalnya maksudnya mereka tunduk kepada Allah Ta'ala. Tunduk kepada Allah macam mana? Maksudnya beriman dengan Quran. Kerana bila dibacakan Quran, orang Arab dulu betul-betul faham Quran, maka mereka bila dengar Quran, mereka dapat bezakan Quran ni kalam manusia biasa ataupun kalam bukan manusia. Orang Arab dulu bila mereka dengar Quran, mereka sini dapat tahu ini kalam manusia biasa ataupun ni. Sebab zaman Nabi SAW, zaman Arab yang terkenal dengan fasih dari segi bahasa Arab. Bukan macam Arab sekarang. Arab sekarang macam mana, fasih pun tak akan dapat lawan Arab zaman Nabi SAW. Orang zaman dulu, mereka memang cakap Arab dengan bahasa yang paling fasih. Tapi bila ada orang bawa datang satu kalam fasih, ialah mereka akan kagum, tapi mereka tahu tahap mana kalam manusia dan tahap mana bukan kalam manusia. Bila Nabi SAW bawa datang Quran, orang Arab zaman dulu, mereka dapat terus tahu ni level ni bukan lagi level tahap manusia biasa boleh sampai. Ini maknanya bukan manusia. Mereka saya akui perkara tersebut. Sebab tu Allah kata patutnya kalau Al-Quran dibacakan kepada mereka, patutnya mereka tunduk beriman kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa mereka tak mau sujud? Sujud di sini maksudnya memberi makna tunduk beriman kepada Allah Ta'ala bila dengar mukjizat Al-Quran dibacakan kepada mereka. Zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW punya adat, kebiasaan, Nabi akan baca Quran. Nabi biasa baca Quran waktu malam. Bila kadang wahyu datang, Nabi SAW akan bacakan Quran tu waktu malam. Nabi dulu biasa buat macam mana? Bila malam Nabi tidur awal. Awal tu maksudnya mungkin pukul 10 ke 11. Mungkin waktu kita lah. Nanti dalam pukul 1, 2 Nabi akan bangun SAW. Baginda akan keluar daripada rumah baginda, pergi ke Kaabah, baginda akan solat. Dalam solat, baginda SAW akan baca Quran. Orang kafir, waktu tu mereka curi-curi peluang nak dengar apa yang Nabi SAW bacakan. Dan memang kita baca dalam sirah memang ada, diorang datang. Dan bila Nabi baca je Quran, jadi waktu tu mungkin Nabi baca agak kuat mungkin. Ialah mungkin orang kalau datang dekat dia dapat dengar lah Nabi SAW baca. Nabi membaca Quran. Orang kafir bila dengar, mereka sendiri merasakan satu kelazatan yang luar biasa. Dan begitu terpesona dengan bacaan baginda, sampaikan mereka akan rindu nak dengar bacaan tu. Quran. Dia bukan macam kita rasa sekarang, atau orang Arab sekarang pun tak dapat benda tu, tapi Arab zaman tu. Sampaikan tahap bila satu malam mereka dengar, malam besok dia akan repeat lagi. Dia akan datang lagi. Malam tu dia akan lepas tu datang. Sampai dah lama-lama Nabi SAW bila baca Quran, sampai tahap ramai orang kafir datang berkumpul. Mereka pun kumpul dengar. Bila tanya pada yang lain-lain, kenapa datang? Syok lah, lebih banyak tu lah dia syok lah nak dengar. Tapi bila dah lama-lama ramai datang, yang datang pula bersama-besar. Padahal mereka tak mau beriman dengan Nabi SAW. Tapi bila dengar Quran, mereka rasa begitu asyik dengan Quran tersebut. Bukan kalam manusia biasa, dan mereka ahli bahasa. Jiwa tu secara semula jadi, jiwa seni bahasa tu ada dalam hati mereka, diri mereka. Dia dipanggil malakah, yang bukan mereka bina, tapi sendiri ada dalam diri mereka. Sampaikan mereka sanggup datang untuk dengar Quran. Sampaikan tahap mereka dah saling-saling malu dah. Maksudnya mereka hina Nabi Muhammad SAW. Tapi bila dibaca Quran nak dengar pula. Lepas tu siap asyik pula nak dengar dia baca Quran. Sampaikan tahap beberapa orang pembesar, antara dia Abu Lahab pun ada, Abu Jahal pun ada. Dia pakat dengan beberapa orang kawan dia janji. Ni kalau budak-budak zaman sekarang kata bet ke? Kita bet nanti besok jangan ada antara kita datang lagi. Kan? Diorang pun buat janji. Berjanji sesama mereka, kononnya tak nak datang lagi esok. Tapi lepas 1-2 hari tak datang, berapa hari tak datang, tengok-tengok hati rindu betul. Jadi Abu Jahal, antara dalam kisah tu Abu Jahal, dia diam keluar. Dia bajet yang kawan dia lain pun tak datang pula. Tapi sekali bila dekat-dekat nak sampai kat Kaabah, saling terserempak satu sama lain. Bukan dah janji ke? Dia tu tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa sebab memang rindu nak dengarkan apa? Al-Quran. Jadi ini berlaku sendiri kepada siapa? Kepada orang kafir.
Dan ada lebih hebat daripada itu. Satu ketika orang kafir, mereka datang untuk dengar Nabi SAW baca Al-Quran. Nabi SAW baca surah An-Najm. Surah An-Najm. Di akhir surah An-Najm ada ayat apa dia, supaya Allah suruh sujud. Kan akhir surah An-Najm, An-Najm surah juzuk 27, dekat akhir surah An-Najm berbunyi fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Mana dekat ayat tu, ayat sajadah tu, ayat sujud tilawah, Allah perintahkan sujud. Waktu tu ketika tu ramai orang kafir datang dengar Nabi SAW baca Quran, surah An-Najm. Nabi baca surah An-Najm. Bila Nabi sampai ayat sujud, Nabi SAW pun terus sujud sampai ayat sujud tilawah tu. Orang kafir yang duduk belakang Nabi ni, yang duduk dengar ni, seolah-olah mereka tanpa disedari, maksudnya seolah badan mereka terikut sekali sujud dengan Nabi. Punya sampai tahap macam tu. Maksudnya seolah macam mereka tak sedar, mereka pun badan mereka terus meliuk lentuk sujud sekali bersama Nabi SAW. Ini berlaku. Sebab lepas tu yang tersebar tu, kononnya orang kafir masuk Islam, tapi sebenarnya mereka tak masuk Islam. Tapi kerana begitu asyik dengan Quran, bila Allah suruh sujud, mereka pun ikut sujud. Tapi lepas sujud tak beriman juga. Dia bukan sujud beriman, sebab kerana terlalu asyik dengan bacaan Quran tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, sini dalam ayat ni sujud, kerana itu kita disunatkan sujud, kerana dalam ayat ni mengandungi makna sujud. Maksudnya galakan sujud. Jadi dalam Quran ni ada berapa ayat sujud? Dia semua ada 14 tempat. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada 14 tempat yang disunatkan untuk sujud, dan ini salah satu tempat yang disunatkan untuk sujud. Sunat untuk sujud. Di sini ada sikit perbezaan mazhab sebagai untuk pengetahuan kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Quran ada 14 tempat sujud, dan sunat sujud dan hukum bagi sujud sajdah sama ada dalam solat atau luar solat, hukumnya adalah sunat, bukannya wajib. Hukumnya adalah sunat, bukannya wajib. Tetapi sunatnya alal faur. Faur ni maknanya segera, bukan lambat-lambat. Maknanya kalau orang tu dia lambat-lambat tu sujud, maka tak disunatkan sujud lagi. Sunat bagi siapa? Sunat bagi orang baca dan juga orang mendengar. Orang baca pun sunat sujud, dan orang mendengar pun disunatkan sujud. Kalau boleh sujud, maka sujud. Tapi kalau tak boleh sujud, sunat digantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, iaitu digantikan dengan tasbih, dan itu juga disebutkan di dalam kitab fiqh. Baik. Tapi ada sikit beza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ialah sujud dalam mazhab Hanafi ialah hukumnya wajib, bukan sunat. Tapi wajib dia tu boleh lama. Maksudnya selagi tak buat dikira hutang. Ni dalam mazhab Hanafi. Maka kalau orang mazhab Hanafi, dia kalau contoh tadi dia baca ayat sajdah kan. Kalau kita dah ganti dengan subhanallah alhamdulillah walillah. Tapi kalau mazhab Hanafi dia tak boleh ganti. Dia selagi tak buat dia berhutang. Bahkan sampai seumur hidup pun, kalau contoh kata dia berapa banyak tak pernah sujud, dia boleh sujud lepas tu. Contoh kata dia baca hari ni tak sujud, besok dia boleh sujud. Itu dalam mazhab Hanafi. Sikitlah beza dengan mazhab kita. Okey, khair. Mazhab dia wajib, mazhab kita sunat. Tapi wajib mazhab dia ialah lama, sampai selagi tak buat dikira hutang. Kita sunat, dan sunat tu secara segera. Dalam surah Sad, kalau tuan-tuan buka juzuk 23, dalam surah Sad ada juzuk 23, ada satu tempat yang ditanda macam sujud sajdah. Dalam surah Sad juzuk 23 surah Sad. Dalam surah Sad itu bukan sujud sajdah. Itu dipanggil sujud syukur. Maka oleh kerana itu, satu orang kalau sujud di situ dalam solat, maka menyebabkan solat dibatal. Bermakna surah Sad tu dalam mazhab Syafi'i itu tak dikira sebagai sujud sajdah, tetapi itu dikira sujud syukur dia. Jadi kesimpulannya itu tak disunatkan untuk sujud sajdah. Kalau satu orang nak sujud sebagai sujud syukur, boleh juga nak ikut Nabi Daud AS, dan juga Nabi SAW juga pernah sujud syukur kat situ, tapi bukan dilaksanakan dalam solat. Kalau dalam solat tak boleh. Kalau satu orang mengaji, dia baca subhanallah pun tak, sujud pun tak, dia tak berdosa lah. Dalam mazhab Syafi'i tidak dikira berdosa, tapi dia rugilah. Sujud syukur itu surah Sad saja. Tak baca subhanallah pun.
Dia di situ tidak baca subhanallah pun tidak, dan sujud tilawah pun tidak. Namun kalau orang nak buat juga sujud syukur, boleh tak? Boleh, tetapi buat luar solat. Dalam solat tak boleh. Tapi sujudnya sujud syukur, bukan sujud ni. Nabi SAW juga pernah sujud syukur kat situ. Bila sahabat tanya kenapa? Sebab Nabi kata aku nak ikut. Sebab cerita tu kisah Nabi Daud. Jadi Nabi Daud AS ada sujud kat situ. Okey, baik, sambung. Jadi surah Sad tu 23. Okey, sambung. Jadi Allah bagi tahu kenapalah bila Quran dibacakan kepada mereka, mereka tak sujud. Sujud di sini maksud kenapa mereka tak tunduk. Beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita disunatkan sujud kenapa? Untuk menunjukkan bahawa kita beriman dengan Quran. Dan kita tunduk pada Al-Quran, maka kerana itu kita sujud di tempat ini. Kemudian sambung lagi, balilladzina kafaru yukadzibun, balilladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang yang kafir yukadzibun, mereka mendustakan Allah Taala. Mereka mendustakan. Mendustakan di sini apa dia? Maksudnya mereka mendustakan hari kebangkitan. Maknanya lepas mati akan dibangkitkan balik, mereka mendustakan kebangkitan selepas mati. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah a'lamu, dan Allah lebih mengetahui bima yu'un, apa yang mereka simpan. Yu'un maknanya simpan. Simpan maknanya simpan dalam dada mereka. Apa yang mereka simpan di dalam dada mereka, maksudnya bila mereka segala amal mereka yang buruk, semua apa yang mereka simpan dalam dada mereka, Allah Ta'ala Maha tahu. Fabashirhum bi'adzabin alim, Allah kata berilah kabar kepada mereka bi'adzabin alim, mengenai azab yang pedih di akhirat nanti. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, lahum, bagi mereka, ajrun, ganjaran, ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus. Atau juga ghairu mamnun, tak diungkit-ungkit. Mana Allah bagi ganjaran begitu banyak, tak terputus, dan sedikit pun Allah tak pernah tuntut daripada kita pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada kepada orang yang beriman. Ayat akhir ini dia ada sikit sama dengan surah Wat-Tin wa Zaitun. Dia sikit sama dengan surah Wat-Tin wa Zaitun, tapi beza dekat mana? Dalam surah Wat-Tin wa Zaitun ada huruf fa, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum. Tapi dekat sini ialah tidak ada fa, dia hanya lahum je. Kalau surah Wat-Tin wa Zaitun illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum, tapi kat sini ialah illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum, tidak ada fa. Baik. Sampai itu saja. Jadi surah ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, kesimpulan daripada surah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita bahawa segala amalan Allah Taala hisab, di akhirat nanti akan dibalas. Dan juga dalam ayat ini Allah Taala bersumpah dengan makhluk yang besar ini ialah untuk ingatkan bahawa kehidupan manusia daripada satu keadaan pada satu keadaan, dan di akhirnya dia akan jumpa dengan Allah Ta'ala. Dan segala orang yang kafir akan diazab dengan azab yang pedih, dan orang beriman akan diberikan ganjaran yang berterusan yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahu alazim.